Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam muafakat Johor. Saya Nur Amalina Natasha, wakil daripada SMK Kota Masai dalam pertandingan U4S River Challenge. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan kepada anda ahli kumpulan saya yang lain, iaitu Hafiz, yang merupakan ketua kumpulan ini, Hanif dan Faiz. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan kepada anda mereka yang membantu kami dalam menjayakan projek ini, iaitu Puan Norlin yang merupakan guru bimbingan dan Tuan Kamal Bashar yang merupakan penasihat. Sekarang saya akan berkongsikan serba sedikit tentang latar belakang sekolah saya, iaitu SMK Kota Masai. Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Masai ataupun dikenali sebagai SKOMAS merupakan sekolah menengah kebangsaan yang terletak di Taman Kota Masai, lebih kurang 38 km daripada Bandaraya Johor Bahru. Ia dibina di kawasan perumahan Taman Kota Masai yang berhampiran dengan Politeknik Johor Bahru. Seperti yang kita tahu, sungai merupakan salah satu sumber air yang digunakan untuk kegunaan domestik dan juga merupakan sumber protein untuk manusia. Namun begitu, isu pencemaran sungai ini tidaklah asing lagi bagi kita kerana perkara ini kerap sangat berlaku dan majoriti rakyat mengabaikannya. Isu ini bagaikan tiada kesudahan. Makin hari, kualiti air sungai makin jatuh disebabkan oleh sikap manusia itu sendiri. Namun, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, Jabatan Alam Sekitar ataupun JAS telah bertindak untuk menguatkuasakan undang-undang bagi punca-punca yang menyumbangkan kepada pencemaran ini. Siasatan JAS menunjukkan bahawa sungai di Malaysia ini masih tercemar dengan pelbagai bahan seperti bahan organik, total coliform, E. coli, ammoniacal nitrogen dan banyak lagi. Terdapat pelbagai punca berlakunya pencemaran sungai ini. Antara punca utamanya ialah pembuangan sampah sarap ke dalam sungai. Pembuangan sampah sarap ke dalam sungai ini dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggungjawab. Hal ini akan menyebabkan sungai-sungai akan dipenuhi dengan sampah sarap yang tidak sepatutnya seperti polistiren, plastik pembungkusan makanan dan botol plastik. Oleh itu, kami membina bot SKOMAS River Trash Collector ataupun SRTC ini untuk mengatasi masalah ini. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang penggunaan bahan serta kos dalam penghasilan bot ini. Okey, yang pertama adalah kami menggunakan kereta kawalan jauh. Kami menggunakan 2 kereta kawalan jauh. Yang kedua, kami menggunakan pipe PVC yang berlainan jenis. Okey, ini yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Seterusnya, kami menggunakan 4 penyambung L di sini dan di sini. Okey, seterusnya kami menggunakan tali tangsi untuk menarik. Okey. Seterusnya kami menggunakan wayar di sini. Wayar. Kami menggunakan 2 motor 1000 RPM untuk menggerakkan kipas ini. Seterusnya kami menggunakan DC motor 1400 RPM dan kami menggunakan 2 bateri 9 volt untuk menggerakkan kipas ini. Dan akhir sekali, kami menggunakan polistiren pot ini untuk membuat reka bentuknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Zainal Abidin selaku Ketua Kumpulan pada kali ini. Pada hari ini, saya ingin menerangkan sedikit sebanyak mengenai spesifikasi robot kami yang diberi nama SRTC, stand for Skomas River Trash Collector. Untuk yang pertama, saya akan menerangkan bahagian hadapan robot. Di bahagian hadapan, terletaknya pengaut berfungsi untuk mengaut sampah yang berada di sungai. Seterusnya, terdapat juga bahagian pemberat di hadapan dan bahagian paip imbangan di bahagian belakang. Ini kerana kami menggunakan konsep equilibrium untuk mengimbangkan bahagian pengaut supaya ia dapat ditarik dengan mudah. Seterusnya, saya akan menunjukkan bahagian sisi robot kami. Okey, di bahagian sisi kami letakkan buoyancy tank. Buoyancy tank ini bertujuan untuk mengelakkan dari bot kami karam sekiranya bot ini menerima muatan berlebihan dari muatan asal bot ini. Muatan asal bot ini ialah sebanyak 3 kg. Jika ianya lebih daripada 3 kg, buoyancy tank ini akan berfungsi untuk mengimbangkan bot kami. Seterusnya, saya akan menunjukkan bahagian belakang robot kami. Okey, di bahagian belakang terletaknya tali penarik untuk menarik bahagian pengaut di hadapan. Okey. Tali penarik ini kami sambungkan dengan motor yang berkekuatan 1400 RPM. Ianya dapat menarik pengaut di hadapan dengan efisien. Seterusnya, terdapat juga kipas motor DC berkelajuan 1000 RPM bertujuan untuk menggerakkan robot kami ke hadapan, ke kiri, ke kanan dan ke belakang. Kipas ini amat efisien untuk menggerakkan bot kami dengan laju. Seterusnya, jika anda dapat lihat di bahagian bawah terletaknya bahagian penyimpanan komponen elektronik kami. Ini supaya komponen elektronik kami terselamat dari terkena air. Okey, seterusnya tentu anda tertanya, di manakah tempat penyimpanan sampah kami? Okey, saya akan tunjukkan. Di bahagian badan bot, kami letakkan tempat penyimpanan sampah kami. Kami mempunyai 2 tempat penyimpanan sampah. Okey, di bahagian hadapan merupakan tempat penyimpanan sampah utama, manakala di bahagian belakang terletaknya tempat penyimpanan sampah tambahan. Ini memberi kelebihan kepada robot kami kerana anda tidak perlu mengambil sampah berulang-ulang kali kerana kami mempunyai tempat penyimpanan tambahan. Seterusnya, saya akan menerangkan pula tentang controller panel kami. Okey, di dalam control panel ini terdapatnya 2 controller. Yang pertama merupakan controller kipas, iaitu untuk menggerakkan kipas di bahagian belakang. Seterusnya pula controller pengaut untuk menggerakkan pengaut di hadapan. Controller ED dapat memberi signal kepada robot kami dari jarak yang jauh. Ianya menyebabkan robot kami juga dapat dikawal dari jarak yang jauh. Saya ingin menceritakan beberapa kelebihan bot yang kami cipta ini, iaitu Skomas River Trash Collector ataupun nama singkatannya adalah SRTC. Kita dapat pelbagai kelebihan bot ini seperti yang pertama adalah mempunyai ruang simpanan yang besar. Oleh itu, kapasiti untuk menampung sampah-sampah yang dikutip adalah besar. So, banyak sampah boleh muat dalam ruang simpanan ini. Okey, seterusnya adalah mempunyai ruang simpanan tambahan. Jadi, jika ruang simpanan ini dah penuh, ruang simpanan ini boleh menampung sampah-sampah yang dikutipnya. Seterusnya adalah mempunyai buoyancy tambahan. Okey, mempunyai 2 buoyancy tambahan, okey, untuk double protection. Okey, jika bahagian ini sudah tidak dapat menampung berat bot ini, maka buoyancy tambahan ini lah yang menampung bot tersebut. Jadi dia tidak akan tenggelam. Okey. Seterusnya, bahan yang digunakan untuk membina bot ini adalah bahan yang ringan. Seterusnya, mudah untuk didapati dan paling penting, bahan-bahan ini adalah mudah untuk dikitar semula. Seterusnya adalah bentuknya yang sangat dinamik. Okey, buktinya adalah tengok bentuk bawah ini.
Nampak bentuk yang dinamik untuk meningkatkan kadar flow rate. Jadi pengaliran air yang baik. Okey, saya akan berkongsikan apa yang saya dapat daripada projek dan pertandingan ini. Okay, yang pertama, saya dapat mengetahui bahawa hampir ke semua sungai di Malaysia sudah tercemar. Yang kedua, saya dapat mengetahui bahawa teknologi zaman kini dapat mengatasi serba sedikit masalah yang timbul. Okey, sekian sahaja daripada saya, Nur Amalina Natasha, sebagai wakil SMK Kota Masai dalam pertandingan ini, dan robot yang kami bina SRTC iaitu Skomas River Trash Collector. Semoga pencemaran ini dapatlah diatasi bersama-sama.